Dan tuan-tuan juga kena jadi ejen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dalam hidup kita tambah-tambah nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan, puasa cantik, sembahyang tarawih, tiba-tiba Allah dan Rasul istiar perang pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Jawatan Kuasa Surau, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini Allah izinkan, Allah masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama datang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sangat besar, ganjaran, pahala serta tuntutannya, iaitulah sama-sama kita mendirikan solat maghrib secara berjemaah dan kemudian kita sama-sama berada di dalam majlis yang sangat-sangat disukai oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Raudhatul Jannah, taman-taman syurga Allah ini. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah. Ya Allah, jangan ya Allah Kau biarkan hati kami ini, ya Allah, ada niat-niatnya lain selain daripada mencari redha-Mu, ya Allah. Kerana sesungguhnya Engkau amat membenci dan Engkau tidak sudi sedikit pun untuk menerima amalan kami. Tolong kami, ya Allah, bersihkan, sucikan, ikhlaskan sungguh-sungguh hati kami ini, kedatangan kami pada malam ini, ya Allah. Yang keduanya, ya Allah, kalaulah ada pahala pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami sejak dari kecil, ya Allah. Dan yang terakhir, sama-sama kita niatkan, ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk tunggu ni, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita memperoleh pahala seolah-olah kita sedang mengerjakan solat. Ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat yang semua kita biasa dengar dan ianya sangat popular bila-bila nak dekat hujung-hujung Rajab, 27 Rajab secara khususnya. Iaitulah satu peristiwa, satu mukjizat yang Nabi SAW miliki, perolehi, yang Allah berikan setelah Nabi dalam keadaan duka cita setelah kehilangan isteri yang tercinta Siti Khadijah, dan juga kehilangan bapa saudara yang sangat-sangat berjasa kepada Nabi SAW, iaitulah Abu Talib. Lepas itu Nabi terai berdakwah ke Taif. Bagaimana di Taif pula orang-orang Taif menolak dakwah Nabi. Bukan sahaja menolak, mereka membaling batu ke arah Nabi SAW. Nabi nak ajak mereka kepada syurga, tetapi mereka membalas dengan batu-batu yang dihujani ke arah kaki baginda SAW sehingga berdarah kaki Nabi SAW. Tetapi sabarnya baginda, walaupun didatangi oleh malaikat penjaga gunung yang hendak menghempak penduduk Taif dengan Jabal Qubais, dan
bukit yang sentang dengan Jabal Qubais, Nabi tidak izinkan, malahan Nabi doa biarlah mereka tidak beriman, mudah-mudahan daripada anak cucu mereka lahirnya manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, bagaimana ayat yang kita baca ni, surah yang ke-17 Al-Isra, surah Al-Isra, surah Bani Israel, yang mana Allah mulakan ayat dengan Allah memuji, Allah menggunakan sifat Allah Subhanahu, Maha Suci. Inilah Maha Suci Allah. Ulama tafsir sebut inilah ayat yang Allah mulakan dengan nama Allah. Nak memberitahu benda lepas ni, benda yang sangat penting, yang sangat besar, yang kalau tak percaya seolah-olah membuang sifat Allah ni, Maha Suci Allah tu. Kerana zaman tu tak masuk akal. Tak masuk akal apa? Boleh pi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, balik malam tu juga dalam satu malam. Yang mana kebiasaan orang Mekah, mereka pergi ke Baitul Maqdis menaiki tunggangan kuda yang paling gagah, ambil masa sebulan pi, balik sebulan, 2 bulan pi balik. Tiba-tiba Nabi habaq satu malam. Bagaimana dalam ayat ini Allah beritahu Subhanahu, Maha Suci, Maha Suci Allah. Alladzi asra bi'abdih, yang telah memperjalankan dengan hambanya. Hambanya di sini siapa? Tidak lain dan tidak bukan, semua kita sedia maklum, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kekasih Allah. Tetapi kenapa Allah guna kalimat abdi, hamba? Nak habaq kat kita ni tak usah kira lah kita ni siapa, orang kaya, orang ada jawatan, raja, siapa-siapa lah, orang sanjung, kita ni tetap hamba. Rasulullah kekasih pun Allah panggil hamba. Apatah lagi kita ni hak yang dosa banyak ni, hak yang kalau kita hitung dosa kita tak tahulah, tak terhitung kita. Nak memberitahu kita ni hamba, jangan duk buat leceh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailah, pada satu malam ya, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Tuan-tuan, bagaimana Allah telah memperjalankan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, satu malam je. Satu persoalan agak-agak boleh tak tuan-tuan? Allah tak memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, daripada Masjidil Haram terus naik ke langit. Boleh tak? Boleh tak Allah nak buat? Boleh, kan? Lepas tu ulama bahas kenapa Allah memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Nak memberitahu, bila sebut Masjidil Haram semua orang cinta dah. Nak memberitahu juga bagaimana pentingnya Masjid Al-Aqsa di dalam akidah umat Islam. Bagaimana pentingnya Baitul Maqdis di dalam denyut nadi iman seorang Muslim. Bagaimana memanggil setiap Muslim supaya mengembalikan Masjid Al-Aqsa yang hari ini sedang dikuasai, dimiliki oleh Zionis, dimiliki oleh Israel, laknatullah. Malahan mereka merancang untuk secara sistematik untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa ni, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Bukan benda melawak-melawak, bukan benda main-main. Ini adalah akidah umat Islam. Kena ada dalam hati setiap orang Islam cinta kepada Masjid Al-Aqsa,
cinta kepada Masjidil Haram, cinta kepada Masjid Nabawi, dengan jangan melupai Masjid Al-Aqsa. Sangat menyedihkan hari ini apabila kita tengok banyak negara Arab yang mulai membina hubungan diplomatik dengan Israel, bermakna mereka sedang mengisytiharkan ataupun memperakui negara haram Israel ni. Di waktu yang sama juga, apa-apa yang boleh menyumbang kepada kejatuhan Masjid Al-Aqsa perlu sama-sama kita jauhi. Di antaranya apa? Minta maaf, rokok. Dia mai dah. Bila sebut ayat ni tuan-tuan, saya minta maaf, saya kena sebut benda ni. You like it or you don't like it, it's up to you. Balligh anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kenapa? Walaupun nampak benda macam tak ada apa, setiap rokok, setiap jenama rokok, pembekalnya adalah Zionis. Dan keuntungan daripada rokok ni syarikat Zionis every year, saya dah ulang berpuluh kali ya, every year mereka akan contribute, mereka akan donate, mereka akan infak, mereka akan sumbang kepada negara haram Israel, secara khususnya kepada Kementerian Pertahanan untuk upgrade senjata, untuk kuatkan lagi cengkaman Yahudi ke atas Masjid Al-Aqsa ini. Dan duit ni diantaranya mai daripada mana? Mai daripada kadang-kadang hak orang yang mai semayang di surau ni, yang menyumbang. Walhal sepatutnya kita nak kembalikan Masjid Al-Aqsa yang menyumbang ke arah mengukuhkan cengkaman Israel. Benar bukan melawak tuan-tuan. Kita sebut kita cintakan Masjid Al-Aqsa, sepatutnya nafas kita tak bau rokok lah. Mereka sumbang kepada negara haram Israel. Bukan sikit, bukan 10 juta, bukan 100 juta, dan bilion. Di antaranya hasil daripada keuntungan rokok, kan? Ustaz ni tak ada lain terada tu. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak benda kecil. Dalam satu peperangan, seorang sahabat sebelum diagihkan harta rampasan perang, sebelum diagihkan harta rampasan perang, tuan-tuan, sahabat ni curi satu selendang. Orang lain tak tahu. Dan akhirnya dia syahid. Maka sahabat-sahabat alim bila duduk kumpul jasad sahabat yang syahid ni, hamba Allah seronoknya dia ni syahid, dia ni syahid. Sampai kat giliran hak dia ni hak ambil selendangnya. Kan ambil apa pun sangat, selendangnya. Sahabat kata, seronoknya dia syahid. Nabi taklah tempat dia dalam neraka. Terkejut sahabat. Kerana dia telah mengambil sehelai kain. Waktu Nabi sebut, hatta satu batang kayu siwak pun kalau kita ambil, menyumbang untuk dihumban ke dalam neraka. Nampak benda kecil, kan? Nampak benda macam tak ada apa. Tetapi kalau kita fikir balik, tuan-tuan, orang yang isap rokok, dia menyumbang kepada Israel untuk membunuh baby-baby, bayi-bayi, wanita-wanita, orang-orang tua di Palestin, untuk membunuh sayap Hamas yang sangat digeruni, Brigade Al-Qassam, yang sangat ditakuti oleh Israel. Walaupun Israel memiliki kecanggihan teknologi senjata, tetapi pejuang-pejuang Hamas memiliki kecanggihan iman yang Masya Allah, yang tidak gentar sedikit pun. Yang saya pernah sebutkan, tuan-tuan semua tahu dah, syarat nak menjadi tentera Hamas ni, pertama hafal Quran. Yang kedua, hafal hadis arba'in, hadis 40. Agak-agak dua tu kita layak lagi lah, kan? Tuan-tuan semua ni datang muka-muka hafal Quran ni, kan? Qul Allah 3 kali, kira macam Quran lah, kan? Yang ketiga, sembahyang berjemaah wajib. Sembahyang fardu wajib berjemaah. Kita kadang tak larat sikit, tuan-tuan, sembahyang kat rumah, kan? Yang keempat, tahajud wajib. Nak jadi pejuang Hamas ni,
nak jadi anggota Brigade Al-Qassam. Dan yang kelima, wajib puasa sunat Isnin Khamis. Saya tak layak, saya dapat tuan-tuan. Tapi saya tahu tuan-tuan insya-Allah lebih kurang macam saya agak. Kan? Tuan-tuan, walaupun kita nampak benda kecil, takut di padang mahsyar kita akan menyesal. Menyesalnya. Bulan depan bulan Ramadan deh. Kan? Bulan depan tak ada kuliah kan? Tazkirah tak ada kan? Jangan tak ada aku, ada. Tok Imam aku dah ada. Kan? Saya tak isytihar lagi. Kan? Gunakan Ramadan ni tuan-tuan untuk berhenti merokok. Minta maaf lah kan. Tuan-tuan hak berhenti merokok ni tuan-tuan akan rasa satu kepuasan. Orang yang paling gembira tidak lain dan tidak bukan ialah isteri dan anak-anak kita. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan jangan angguk nanti saya tahu siapa isap rokok. Tuan-tuan, saya sayang kat tuan-tuan. Demi Allah saya sayang. Saya kata ni bukan kerana saya benci ke meluat, sebab sayang. Kan? Cukuplah. Kan? Kita cuba buat apa yang boleh kita buat tuan-tuan. Tuan-tuan kau rasa seronoknya. Kan? Kadang kita ingat benda macam tak ada apa. Tetapi bila baca ayat ni tuan-tuan, sangat menyedihkan. Kerana di antara hak penyumbang daripada kepada syarikat-syarikat Zionis ni, hak termasuk orang mai solat berjemaah, rajin mai solat berjemaah. Bagaimana Masjid Al-Aqsa ni Allah kata apa? Allazi barakna haula, yang kami berkahi sekelilingnya. Bumi Al-Aqsa, bumi Baitul Maqdis tak sama dengan bumi Bertamindah ataupun Bertam Perdana ni. Sebab tu Nabi sebut kan, ada segolongan daripada umat aku yang mereka ni akan berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir, tak takut kat siapa-siapa pun. Bila sahabat tanya di manakah mereka ya Rasulullah, Nabi beritahu mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Nabi habaq siaplah nasyid yang dinyanyikan oleh pemuda-pemuda Hamas. Aina anta ya Umar, di mana engkau wahai Umar? Umar pakaiannya tidak hebat, istana Umar rumah kecil, makanan Umar roti-roti keras saja, tetapi Umar berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Begitu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Tanggungjawab ini bukan hanya tanggungjawab orang Palestin, tetapi tanggungjawab kita bersama. Dan Allah habaq juga min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kami, kebesaran Allah. Waktu tu tuan-tuan tak masuk akal, tak logik langsung. Satu malam boleh daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, balik pula. Lepas tu guru saya sebut, kita ni untung juga tak lahir zaman tu. Kalau lahir zaman tu, silap aku bilang kita bukan geng Nabi tau. Silap aku bilang geng Abu Jahal. Hak tak percaya kan? Sebab benda tak masuk akal. Dan Allah tutup ayat ni, Allah apa? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku ni as-sami', aku maha mendengar. Dan kadang-kadang kita ada masalah, kita cerita ke orang, kita habang kat orang tu, jangan cerita kat siapa tau. Orang tu pun okey aku janji. Tapi dia cerita kat 50 orang, tiap-tiap orang dah mak, jangan cerita kat siapa tau. Lalah satu taman tahu masalah kita. Cerita dengan Allah. Allah habang, aku ni as-sami', aku maha mendengar. Dan aku ni al-basir, aku maha melihat. Allahu akbar tuan-tuan kan. Allah nampak, Allah tahu hati kita ni. Ni saat ni Allah nampak, Allah tahu, bukan saat ni je. Sentiasa Allah tahu. Sebab tu ada orang hari ni dia tak rasa apa makan duit haram kan. Makan rasuah, berleluasa. Bukan orang Melayu kita, orang Islam kita yang cantik duk pergi umrah kan, duk pergi haji kerana nak berbersih diri kan. Hati-hati, Allah sentiasa melihat kita. Bila sebut je peristiwa Isra wal Mi'raj ni, kebetulan kan, walaupun bulan Syaban dah ni, tapi esok malam mereka panggil ada satu tempat, mereka panggil untuk ceramah
Isra wal Mi'raj kan. Jadi tak salah kalau kita ulang sikit tu Imam noh. Tapi bukanlah saya nak ulang detail. Saya just teringat bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan habis Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi tu Nabi duduk di depan Kaabah, Nabi duduk renung satu peristiwa yang cukup luar biasa ni. Muka Nabi ni lain macam. Terpinga-pinga dalam keadaan nak abang tak tahu. Abu Jahal tengok-tengok Nabi ni, Abu Jahal tanya, "Ada apa ni Muhammad? Nampak lain macam." Nabi berkata, "Semalam aku didatangi oleh malaikat Jibril." Riwayat sebut malaikat Jibril, Mikail dan juga Israfil. Bersama dengan kenderaan borok. Seekor binatang yang bersayap. Laju buruk ni, dia pandang je kaki dia sampai. Pandang pula kaki sampai. Laju tak tahu lah sampai. Kan? Sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Di situ aku menjadi imam kepada 124,000 nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian kata Nabi SAW, selepas itu aku dinaikkan ke langit, aku dimi'rajkan ke langit. Aku tembusi 7 lapis langit. Langit yang pertama aku bertemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua aku bertemu 2 orang Nabi yang merupakan sepupu, iaitulah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat aku bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima aku bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam aku bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh aku bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim ni mirip Nabi SAW. Kemudian aku naik lagi. Waktu tu orang lain tak boleh nak ikut dah. Sidratul Muntaha. Malaikat tak boleh ikut dah. Dan aku menerima satu kefarduan, iaitulah kefarduan solat. Satu-satunya kefarduan yang Nabi terima direct daripada Allah, iaitulah solat. Nah, abang tuan-tuan, betapa pentingnya solat ni. Sebab tu siapa-siapa yang ada dalam surau ni, kalaulah dia pernah dahulu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, saat ni juga cepat-cepat bertaubat dengan taubatan nasuha. Kerana siapa-siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, ia telah meruntuhkan agamanya. Malah Nabi sebut ia membezakan, solat ni membezakan antara muslim dan kafir. Dalam mazhab yang lain tinggal je dengan sengaja, kafir. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i tanya dulu, mayang wajib tak? Dia kata wajib, cuma tak larat lah. Dia berdosa besar. Lega Ustaz kata berdosa besar kan, tak kapiak kan. Tapi dosa besar buat setiap hari jadi apa? Fasik. Fasik ni kita dah baca dalam surah Sajadah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang fasik ni tempat dia dalam neraka. Tuan-tuan, solat pesan sungguh-sungguh ke anak isteri kita, keluarga kita, jaga sungguh-sungguh. Apa pun jahat macam mana kita pun, solat jangan sekali-kali tinggal dan tak ada qada-qada. Cash. Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang bersolat. Ulama tafsir sebut iaitulah mereka yang bersolat di luar pada waktu. Sikit-sikit kan nak qada, sikit-sikit kan nak qada. No, cash. Dimaafkan kerana 4 benda yang saya sebut dah dulu. Pertama, terlupa, memang terlupa sungguh. Yang kedua, tertidur, memang tertidur sungguh. Sedap-sedap pukul 8 pagi. Tu tanya, masa azan dengar tak? Dengar. Lepas tu terlena balik. Tu memang berdosa besar. Yang tu tak kira. Yang tu tak dikategorikan sebagai tertidur. Dah dengar lah. Yang ketiga, gila. Kan? Untung jadi orang gila kan? Kan? Tengok orang gila dah angkat kepala atas orang. Kesian tengok dah. Orang yang nampak tak pakai baju. Itu nampak baju tak pakai, sulok tak pakai. Kan? Dia tak ada dosa. Kan ada orang gila juga main dengan kuliah ni. Tak ada kan? Alhamdulillah. Dan yang keempat, orang perempuan, haid, nifas dan sebagainya. Lain pada 4 ni, sorry, kaki duk tergantung, accident, semayang wajib.
cara sekadar kemampuan. Mungkin saya pernah cerita kan, masa saya pergi haji tahun 2004, saya pernah cerita macam biasalah kan. Kalau pernah cerita, tuan-tuan, saya keluar terputus pintu pun lupa balik kan. Saya pun tersepak kapet, lupa juga kan. Tahun 2004, masa tu kita pergi haji kan, muda lah masa tu kan. Seronok pergi muda-muda ni, boleh tolong orang. Lah ni pun muda juga, cuma bertambah tua lah kan. Masa di wukuf di Arafah, masa wukuf Arafah Mina, yang teringat semua nostalgia. Pakat lu tolong orang tua kan, depa cari kemah tak jumpa lah kan, tambah di mana, di Mina tu kemah sama lah. Allah, kesian tengok orang tua ni kan. Tapi yang saya paling sedih bila nak balik tu, nak naik kapal terbang tu, saya dah ambil wuduk siap dah bajet dah. Lagi nak jamak siap maghrib dengan isyak. Sebelum naik kapal terbang dah azan cantik. Kita bersemayang lah di luar kan, sana semayang mana-mana boleh, cuma kat Malaysia je. Allah, pasal apa tak semayang? Tak ada surau. Pasal apa tak semayang? Lupa bawa kain pelekat kan. Pasal apa tak semayang? Seluar kotor. Nampak ke kena najis? Tak nampak, tapi duk rasa. Kalau duk rasa, kaedah fiqh nak balik pada hukum asal. Bersih kan seluar? Bersih. Kira boleh. Pasal buat tak semayang ni berpeluh ni, berpeluh. Peluh bukan najis. Tek hidung bukan najis. Tek telinga bukan najis. Kan? Jadi lepas semayang, habis semayang saya jamak siap maghrib insya. Saya pun masuk langan flight. Jadi kita jumpa lah geng-geng kan, satu maktab ramai lah. Orang tua. Cik, masuklah waktu. Boleh nak semayang? Cik, masuk waktu lah. Tuan-tuan tak ada apa jawapan. Ni balik haji ni. Tak apa, nanti balik Malaysia, qada. Aduh, saya macam nak menangis kan. Kesian tengok. Balik haji tu. Lepas tu, bila kapal terbang, dah terbang semua nak sampai dekat-dekat sampai Malaysia, pakat kalut, lu bangkit. Saya tengok pasal apa kalut sangat. Duk buka zip bag. Rupanya pakat duk ambil jubah. Duk salin, nak pakai jubah. Nusak lagi. Anak beranak nak sambut ni balik haji. Haji tak semayang. Sama juga hak pi umrah, minta maaf. Subuh tak semayang atau kapal terbang. Termasuk ada saya perhati mutawif minta semayang. Sebab tu saya benda ni saya sangat tekankan masa kursus umrah. Abang, tuan-tuan, masuk waktu saya pergi kejut. Saya bawa botol spray. Bukan nak pergi spray muka orang kan. Lepas kita kejut tu, macam pakcik-pakcik atas larat nak bangkit tu, okey pakcik, saya spray, pakcik ambil wuduk. Ambil hak wajib cukup lah, hak rukun. Rukun wuduk dah berapa tuan-tuan? Alhamdulillah Ustaz ada 13. Nombor repek apa? Rukun wuduk senang je nak ingat. 2 kering, 4 basah. Kan tuan-tuan cara dah ambil wuduk. Saya benda ni tuan-tuan semua tahu dah. Walaupun ada tuan-tuan kata, apa dia rukun wuduk? Kan? Apa dia 2 kering 4 basah? Kering yang pertama niat kan? Niat. Lepas tu muka. Dia spray. Okey pakcik, saya spray, pakcik niat kan? Okey. Tu tangan sampai ke buku lali. Tu ya. Sampai ke siku. Kan? Spray. Pakcik ambil. Lepas tu kepala. Lepas tu kaki. Saya tunduk spray kaki pakcik-pakcik. Walaupun ada kudir ke apa sebagainya, saya tolong gosok sebagainya kan. Pahala. Dan kering yang terakhir tertib. Itu je rukun wuduk kan. Bukan susah pun. Jangan tak kapal terbang lu buat macam ambil yang kat penjok kita ni lu koprau kan. Dalam toilet tu kena 10 orang masuk. Dia tutup, lepas tu dia pun habaq kata kapal terbang tuan-tuan minta duduk tempat masing-masing kan. Lepas tu semayang, insya-Allah boleh sambil duduk kan. Semayang sangat penting tuan-tuan. Jangan melawak. Nabi sebut orang yang meninggalkan solat ni esoknya dia akan dibakar bersama dengan Firaun, bersama dengan Haman, bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ni manusia-manusia yang Allah laknat kan. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi terima 50 waktu Nabi turun jumpa langit yang ketujuh. Ini Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tak kata apa. Turun lagi yang ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa tahan Nabi Muhammad.
apakah yang kamu terima kefarduan apa untuk umat kamu? Aku terima sembahyang sehari 50 waktu. Bagi Nabi okey 50 waktu kan. Kan tuan-tuan? Dah bayang Nabi Musa kalau tak tahan kan. 50 waktu sehari semalam, 15 minit sekali sembahyang. Kan? Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sembahyang tengah menyangkui, tak ada menyangkui, lari pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Dalam dia pipi, Allah Ta'ala. Kan? Lagi kacau. Kan? Nabi Musa tanya, tak boleh, umat kamu takkan mampu, umat aku pun tak boleh. Pergi minta ke Allah agar dikurangkan. Nabi naik minta lagi, turun tinggal 45, turun sampai last tinggal 5 tu pun Nabi Musa kata umat kamu tak mampu. Nabi kata aku malu lah kan? Aku malu lah. Bayangkan kalau Nabi naik lagi pergi jumpa Allah kan, minta 3 rakaat 3 rakaat 3 waktu apa tuan kan? Tuan-tuan, lepas Nabi sebut macam tu, aku malu dah. Maka ada satu suara sebut, walaupun sembahyang sehari 5 waktu, tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Inilah untungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat satu kebaikan darat 10, buat satu dosa darat 1. Ni Nabi duk cerita dekat Abu Jahal ni. Dan bagaimana Nabi naik ke langit, Nabi melihat sisaan kubur yang sangat dahsyat. Di antaranya orang yang berzina, ada belah tangan kanan ni daging fresh, belah tangan kiri daging yang busuk. Dia pilih daging yang busuk ni. Nabi melihat orang yang makan riba. Jangan bang lawak tuan riba ni. Tuan tengok dalam surah Al-Baqarah kan, Allah kata apa? Siapa yang tak tinggalkan lagi sakit bakir riba, Allah dan Rasul isytihad perang terhadap dia. Kalau tuan-tuan tengok tafsir ayat tentang riba tu, bagaimana dalam satu riwayat Musnad Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dosa riba ni sama macam 36 kali dosa zina. Riba lagi besar pada dosa zina. Jadi jangan kita yang duk main semayang tiba-tiba masih lagi duk terlibat dengan riba. Tak terlibat dah Ustaz, alhamdulillah. Kan? Nak tanya sikit ya. Motor ada kan, motor kan? Ambil insurans apa? Takaful ke insurans biasa? Ambil insurans biasa. Riba. Duk terlibat dengan riba je. Kalau Ustaz tu murah je, takaful mahal sikit. Tak. Jawab lah sini. Beli rumah, beli kereta, sedangkan ada alternatif hari ni kan. Dan saya bukanlah ejen kepada syarikat takaful ke apa, tak ada. Tapi saya ejen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan juga kena jadi ejen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dalam hidup kita tambah-tambah nak masuk Ramadan ni. Nak masuk Ramadan, puasa cantik, sembahyang tarawih, tiba-tiba Allah dan Rasul isytihad perang pada kita. Kerana kita duduk terlibat lagi dengan sakit bakir riba. Ini bukan saya sebut, surah Al-Baqarah. Tuan-tuan balik cari. Boleh Google tengok ayat pengharaman riba. Maksudnya orang yang makan riba akan dibangkit dalam keadaan seperti orang gila. Nabi melihat orang yang makan riba. Lepas pada tu Nabi SAW turun dan Nabi balik. Nabi cerita macam ni kepada Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Muhammad, nak tak apa yang kamu cerita kat aku ni, kamu cerita kepada seluruh penduduk Mekah ni? Nabi memang nak Tapi tujuan Abu Jahal apa? Tujuan Abu Jahal dia tahu inilah peluang orang takkan percaya cerita Nabi ni. Dalam satu malam merepek. Maka waktu tu di Jabal Qubash tu ada satu tempat, bukan semua orang boleh naik, untuk buat pengumuman penting. Bukan Nabi, Abu Jahal naik, dipanggil sebelum tu ada seorang budak yang ditugaskan untuk panggil orang Mekah mai dengar. Pertama kali berlaku, orang musyrikin pun ada, sahabat-sahabat pun ada. Orang musyrikin kerana ada Abu Jahal, raja Mekah. Sahabat-sahabat kerana ada Nabi SAW. Maka Nabi cerita A sampai Z peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Lepas Nabi cerita, berlaku dua benda. Pertama, bertambah kekufuran orang-orang musyrikin. Yang kedua, sebahagian sahabat goyah imannya. Betul kan Nabi cerita ni? Lepas tu guru saya sebut, kita ni alhamdulillah tuan, kalau kita ada zaman tu belum tentu kita geng Nabi.
Kerana benda yang tak logik. Tapi kalau hari ni kau cerita memang logik, memang kita duk nampak lah naik flight, naik jet pejuang pun boleh, tak ada masalah. Abu Jahal tengok-tengok dia petik jari cantik, dia kata agama Muhammad habis, bungkus. Dia pun turun kat geng dia di Darun Nadwah, dia kata habis agama Muhammad ni. Tapi Abu Jahal kata ada seorang lagi, dia ni kalaulah berjaya digoyahkan dia tak percaya agama Muhammad, kira tutup buku. Geng-geng dia tanya siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Ni riwayat yang sahih. Pergi cari Sayyidina Abu Bakar ni, pembesar-pembesar Quraisy pergi, sahabat ikut kat belakang. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar duduk ada di kebunnya. Sayyidina Abu Bakar tengok-tengok, Sayyidina Abu Bakar heran, ni apa ni? Main ramai ni. Tak pernah main pun Abu Jahal dengan pembesar-pembesar Quraisy ni. Bila sampai je, Abu Jahal terus kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai putera Abu Quhafah, sahabat kamu Muhammad beritahu dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Palestin, ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, naik pula ke langit, turun balik satu malamnya. Sayyidina Abu Bakar tanya balik, Muhammad abang macam tu? Yes. Merepek tak merepek ni, kata Abu Jahal. Muhammad sebut macam tu? Ya. Tak cakap tanya ni. Kalaulah Muhammad yang sebut benar, Allah. Abu Jahal duk ingat, dia bawa cerita semua ni, kira Abu Bakar nak tolak. Abu Bakar kata, kalaulah Muhammad yang sebut benar, aku nak abang gambar. Muhammad memberitahu dia menerima wahyu daripada langit turun ke bumi pun aku percaya, aku beriman. Apatah lagi Muhammad beritahu dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Malah dalam sebahagian athar sebut, Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah dinding ni warna putih, Muhammad beritahu dinding ni warna hitam, warna putih, tapi Muhammad beritahu dinding ni warna hitam, aku akan suruh mata aku beritahu dinding ni warna hitam. Tu yang kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya, di mana Rasulullah? Sebab Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi dalam keadaan kesusahan. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya kepada sahabat-sahabat yang ikut sekali. Sahabat berkata, duduk ada kat Jabal Qubaih, orang nak kumun. Lari Sayyidina Abu Bakar, sayang daripada Rasulullah. Kan? Tuan. Sebenarnya cerita ni touching, tuan. Sayyidina Abu Bakar ni, dia tahu Nabi dalam keadaan susah ni. Lari dia, pergi cari Nabi. Dekat nak sampai ni, Sayyidina Abu Bakar panggil, ya Rasulullah. Orang-orang masa tu duduk rumun Nabi ni pakat bagi laluan kepada Sayyidina Abu Bakar ni. Dan Sayyidina Abu Bakar sengaja panggil Nabi macam tu. Ya Rasulullah, benarkah Abu Jahal bagi tahu Tuan memberitahu Tuan diperjalankan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, turun balik ke Mekah dalam satu malam saja? Benarkah Tuan kata macam tu? Nabi jawab, benar. Nabi sebut je benar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Anda pasti benar. Perkataan Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, mengembalikan iman sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Hak tadi ni ada yang goyah, hak tadi ni mulai ragu-ragu. Bila Sayyidina Abu Bakar kata anda pasti benar, sahabat-sahabat hak goyah ni terus kata, ya Allah, ni Nabi, tidak ada yang mustahil. Maka pakat kembali iman sahabat-sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata lagi kat Nabi, ya Rasulullah, nak tak aku panggil orang Mekah bisa pergi ke Baitul Maqdis, dan tuan boleh cerita kat mereka apa yang ada di Baitul Maqdis, dan mereka boleh tanya. Nabi kata okey. Maka Sayyidina Abu Bakar panggil mereka hak bisa pergi ni, ada beberapa belah orang. Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah satu saja Muhammad cerita tak betul, kalian berhak untuk menolak cerita Muhammad. Tapi kalau benar, kalian kena beriman. Maka Nabi pun cerita, kata Nabi SAW, waktu tu Allah buka hijab kepada aku. Aku nampak Masjid Al-Aqsa ni. Macam kita duduk dalam surau ni. Kapek warna apa? Warna merah. Sama dengan warna baju ustaz. Tiang ada apa? Duk kira tiang. Kipas angin. 1, 2, 3. Nabi cerita. Mereka dah jawab apa? Muhammad benar. Muhammad benar. Muhammad benar. Hampir aku sudah. Muhammad benar. Beriman tak? Tak beriman juga. Lepas pada tu Nabi kata ada satu lagi bukti. InsyaAllah nak kena berhenti ya.
Tengok kita sambung lepas raya. Sikit boleh, sikit. Nabi kata ada satu lagi bukti. Semasa aku perjalanan balik menaiki buruk, tengah padang pasir tu, kata Nabi, aku nampak kafilah. Kafilah ni rombongan yang 3 ekor unta ke atas. Kafilah daripada Mekah. Nabi kenal lah orang kampung dia. Hadu depan tu Pak Longman, kemudian Pak Londak, kemudian Pak Tam, kan? Nabi abang, unta tu hadapan sekali warna putih. Unta hadapan tu warna putih tu, di leher dia ada kain warna merah. Kafilah ni kehilangan unta. Aku naik buruk ni, aku nampak unta mereka duk ada di sebelah lembah. Aku pun menjerit beritahu, ni unta hamba duk ada sebelah lembah. Maka mereka mendengar suara aku dan mereka pergi cari jumpa. 2 hari lagi, kata Nabi, kafilah ni akan sampai balik ke Mekah. Maka orang Mekah duk tunggu 2 hari ni. Masuk hari yang kedua, mereka tunggu di pintu Bani Syaibah, tempat masuk ke Mekah. Duk tunggu tu, tengok-tengok waktu zuhur sampai kafilah ni. Sampai orang Mekah ni dalam keadaan eager, dalam keadaan nak tahu ni. Terus tanya kepada kafilah ni. Nampak kafilah ni sampai, unta hadapan warna putih, di leher dia ada kain warna merah, sampai semua. Lepas tu dia pun tanya kepada kafilah ni, betul ke hampa masa perjalanan balik hampa kehilangan unta? Kafilah ni pun heran. Betul. Betul ke hampa dengar suara abang kata unta hampa ada sekian-sekian dan hampa pergi cari jumpa? Betul. Kafilah ni lesak-lesak nak tanya, macam mana hampa tahu? Time tu bukan ada WhatsApp, boleh WhatsApp, bukan ada internet. Tapi macam mana hampa tahu? Muhammad bagi tahu. Satu Mekah mulai percaya peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi tak beriman juga. Orang musyrikin tak beriman juga. Tapi tuan-tuan apa yang saya nak sebut, bagaimana sikap Abu Bakar, bagaimana jasa Abu Bakar yang mengembalikan iman orang Mekah. Bukan sekali tu je. Masa Nabi wafat, selepas Nabi wafat, bagaimana wujud golongan yang enggan membayar zakat. Yang Sayyidina Abu Bakar suruh perangi, walaupun Umar kata mereka hanyalah kuda-kuda liar yang perlu dijinakkan orang yang enggan membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar kata, la, perangi mereka. Atau Abu Hurairah kata, bagaimana jasa Sayyidina Abu Bakar yang mengembalikan iman Jazirah Arab selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan yang kedua, yang penting juga tuan-tuan, bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj yang saya sebut tadi, solat, riba, jaga-jaga sungguh-sungguh. Dan peringatan juga untuk saya, masuk dalam Ramadan, pastikan kita tak ada orang seorang pun yang kita putus silaturahim. Karena Nabi sebut 3 golongan yang tidak terangkat solatnya walaupun sedingkai atas kepala. Salah satunya siapa? 2 orang bersaudara yang saling mendiamkan, tak bertegur siapa. Pulun bukan main lagi tarawih, tengok-tengok mayang sedingkai pun tak naik atas kepala. Pulun tarawih. Satu lagi peringatan juga tuan-tuan, pulun tarawih, Masya Allah sangat baik, teruskan. Subuh berjemaah tak mai, maghrib berjemaah tak mai, rugi. Sila pahala subuh berjemaah, pahala maghrib berjemaah, asar berjemaah, zuhur berjemaah jauh lebih besar daripada semayang sunat tarawih. Tapi tarawih buat tau, kalau maksud saya jangan buat, tapi jangan lepaskan. InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk dalam Ramadan dengan keazaman semua-semua tuan-tuan, dengan Quran yang hendak dihabiskan, nak di rumah kita ni meriah dengan Quran, insya-Allah. Kurang-kurangan TV Astro tu kalau boleh pok-pok bawa sorok bang remote, cabut mana-mana wire kan, try tengok kan. Tak boleh Ustaz sebab pok nak tengok tu kan, tu jam kan. Kurang-kurangan insya-Allah. Jadi setakat tu ya tuan-tuan, mukadimah kita kan, kira duduk terus ya kan. Kira perang Uhud ni sambung pula lepas raya kan, insya-Allah. Jadi setakat tu je, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mukadimah yang agak panjang yang apapun, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sentiasa nak memperbaiki, nak mempersiapkan diri kita kan. Kita tak sempurna tuan-tuan, kita ada kelemahan, tak apa, Allah sentiasa sudi mengampunkan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته